Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi ada gangguan. Jadi kita ulang balik hadis yang ke-9. Qala musannif wa ma'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dhalika fi sabilillah ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fa huwa fi sabilillah, muttafaqun alaih. Yakni disepakati hadis ini ke atasnya. Artinya, ditanya orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditanya seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hal lelaki yang bertempur, yakni yang berperang kerana berani, yang bertempur, yakni berperang kerana panas hati, dan yang bertempur kerana megah. Baik, ada orang tanya Nabi. Ada orang tanya Nabi, ada tiga jenis manusia yang berperang. Berperang dalam perang sabilillah. Yang pertama, dia bertempur, dia berperang itu kerana keberanian dia. Dia berani mati dia. Tak apa, I don't care. Aku berani mati. Jadi dia berperang kerana berani. Orang yang kedua ni pula berperang, ini bertempur kerana panas hati. Dia marah, kadang-kadang dia nak balas dendam pun. Dia geram, tengok orang kafir dia nak bunuh sebab dia geram. Sebab pegang dia panas hati, barangkali dia berdendam apa pasal dia tahu lah. Dan yang bertempur kerana megah. Dia nakkan kemegahan supaya namamu dikenal sebagai pejuang agama kononnya. Yang manakah yang termasuk ke dalam perang sabilillah, yakni yang termasuk dalam kategori orang yang berperang fi sabilillah? Mana satu ni antara tiga orang ni? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang bertempur supaya kalimah Allah menjadi tinggi, itulah yang termasuk ke dalam perang sabilillah. Maksudnya, bukanlah yang dikatakan perang sabil itu asal bertempur, beramuk dan membunuh manusia kerana menurutkan kemahuan hati semata-mata. Hanya yang dapat dinamakan perang sabilillah itu ialah pertempuran yang betul-betul bertujuan untuk membela, mempertahankan dan mempertinggikan agama Allah dengan aturan-aturan, syarat-syarat dan disiplin yang tertentu. Apa disiplinnya? Disiplinnya itu ada 4. Yang pertama, hendaklah di dalam ma'rifatullah. Kau nak masuk berperang, kau kena kenal Allah. Kena yakin Allah itu ialah Rabb dan Ilah yang sebenar-benar. Berperang dalam keadaan kita tu mengenal Allah. Melainkan orang yang baru masuk Islam. Jadi kita ni yang dah lama Islam, sepatutnya kita dah kenal Allah, kurang-kurangnya dengan ilmu yaqin. Maka wajiblah berperang sabilillah. Jadi kurang-kurangnya dengan ilmu yaqin.
Kenalah ma'rifatullah sekurang-kurangnya dengan ilmu yakin. Yang kedua, kerana meninggikan agama. Dia berperang tu kerana nak meninggikan agama Allah. Kenapa? Kerana Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Al-Islamu yu'lu. Al-Islamu yu'la wa la yu'lu alaih. Dan yang ketiga, mengharapkan keampunan Allah. Yang keempatnya, mengharapkan keredaan Allah. Maka barang siapa ada empat-empat ni dalam peperangan yang ia sertai, mudah-mudahan dia itu orang yang dikategorikan sebagai orang yang berperang di jalan Allah, orang yang fi sabilillah. Masa Nabi dulu ada satu peperangan di mana Islam menang dalam peperangan itu. Kemudian Nabi lihat kepada dua jenazah. Nabi pergi tengok dekat dua jenazah ni, dua dekat-dekat. Maka Nabi bersabda, di mana sabda Nabi ni didengari oleh beberapa sahabat yang duduk dekat dengan Nabi. Nabi kata, mayat ini masuk syurga, mayat ini masuk neraka. Sahabat Nabi yang dengar rasa heran, kenapa seorang masuk syurga, seorang ni masuk neraka ya Rasulullah? Sedangkan mereka di pihak kita, orang Islam yang berada di pihak kita. Maka kata Nabi, seorang ni masuk syurga kerana dia berperang semata-mata meninggikan agama Allah. Yang seorang ni pula dia berperang kerana semangat bangsa dia, semangat kaum dia. Hari ni orang sebut nasionalisme. Tengok. Nabi pun bersabda, ma laisa minni man da'a ila asabiyah, bukan daripada golongan aku orang yang menyeru kepada perkauman atau kebangsaan. Orang Keling kata nasionalisme, itu bahasa Kelingnya. Jadi bila kita berjuang atas nama nasionalis, ataupun dikata nasionalisme, perkauman, kebangsaan, itu tidak diakui oleh Nabi sebagai orang yang berperang, yang berjuang di jalan Allah. Begitulah kita memperjuangkan agama dengan bercakap, berdakwah. Kalau kita berdakwah bukan atas kerana nak meninggikan agama Allah, maka itu bukan orang yang berjuang fisabilillah. Bukanlah orang itu berjuang atas jalan fisabilillah. Maka orang yang tak berjuang di atas jalan fisabilillah, maka dia tidak layak untuk diberikan zakat ataupun fidyah dan seumpamanya. Yang dikatakan orang boleh menerima zakat jika tidak mendapat pejuang-pejuang agama yang berjuang di jalan sabilillah, yang tidak mendapat gaji daripada nadwa, yang daripada pemerintah, yang harus menerima zakat itu ialah orang yang berjuang atas dasar sabilillah. Jadi kalau dia berjuang bukan atas dasar sabilillah, maka dia tidak berhak. Kita beri ke dia tak sah. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita nak memperjuangkan agama, nak menyeru manusia dalam bab agama,
manusia kepada Allah. Mestilah buat itu semata-mata kerana Allah, bukan kerana nak nama, bukan nak kerana mudah nanti orang bagi zakat, nak kerana mudah nanti orang bagi fidyah, nak mudah nanti orang bagi sedekah, nak mudah nanti orang tolong. Ya, maka kalau kita memperjuangkan agama, jadi ustaz umpamanya, kerana nak bagi mudah nanti orang bagi zakat, tak payah kerja apa, orang hantar zakat pun banyak. Orang bagi zakat, orang bagi fidyah, orang bersedekah. Salam-salam ulu masyhur. Salam-salam ulu masyhur. Itu tak masuk lagi masyhur orang bulan poki. Dalam kitab. Ya, orang banking masuk bank banyak. Kaya. Anak lagu tu itu tak termasuk sabilillah. Ya, kita buat kerja agama tapi nak untung dunia, maka tempatnya dalam neraka. Buat kerja agama tapi nak untung dunia, maka tempatnya dalam neraka. Jadi bila kita nak mencari keredaan dan keampunan Allah Ta'ala, syaitan yang lama duduk tepi-tepi kita, dalam hati kita, dia jadi panas. Ya, syaitan yang duduk berhampiran ataupun duduk dalam badan kita, dia akan jadi panas sebab niat yang tadi. Maka sebab itu terkadang kepanasan syaitan itu terlepas kepada zahir fi'liyah orang tadi. Terkadang jadi begitu. Sehingga jadilah nampak panas. Ya, macam tuk-tuk dulu ada yang panas dia. Kadang-kadang zikir dia tu memanaskan syaitan. Kepanasan syaitan tadi jadi zahir pada zahir tubuh orang tadi. Maka nampak dia tunggu panas barat. Di panas barat pun terkadang sebab kepanasan syaitan hasil daripada amalan seseorang tadi. Orang yang tak beramal pula dia very cool, katok kepala dia pun dia senyum. Katoklah lagi, I don't care, dia kata. Lambat. Tapi orang yang berzikir kuat tadi ni, yang baca Quran kuat, yang mengaji kuat sikit-sikit dia panas. Kenapa? Syaitan yang duduk tepi dia tu yang panas. Macam kita ru'yah orang yang kena rasuk. Orang yang diru'yah tadi akan terasa panas. Sebenarnya syaitan tu panas. Terbias kepada orangnya. Terbias tu. Kadang-kadang kita tengok orang tu tak semayang, tak apa, tapi cool dia. Pasal apa? Syaitan pun tak ganggu dia. Pasal apa? Tu WhatsApp. Itu sebab kita dengan rasa heran lah. Ya, kita tengok Pak Imam tu, nama dia Pak Imam sahabat dia besar, tapi panen barang gila. Baik ada main karaoke tu, kita kata apa pun dia tak kata apa. Nak kata apa, memang dia tahu dia salah. Dia lawan pun buat apa. Lagipun syaitan dia pun tak panas. Sebab duk main karaoke tu, syaitan tu dia sejuk, sonok. Cuba dia pergi berzikir. Pergi berzikir kan. Tengah-tengah duk main karaoke tu berhenti pergi berzikir. Jadi apa dia? Itulah dia. Jadi lempias. Syaitan tadi ni dah panas, dia melempiaskan kepanasannya kepada tubuh orang yang diganggunya. Itulah kadang-kadang orang agama tu nampak macam panas barang. Ya, orang yang tak ada. Tapi kadang-kadang orang yang tak ada amal agama pun panas barang juga. Pasal apa? Memang syaitan. Itulah itu dia. Jadi kita jangan ada kejut. Lagi kuat zikir, lagi panas pula badan.
Macam tu lah, macam makan ubat kan juga. Tak makan ubat tak ada masalah. Makan ubat kakaknya jadi panas pula. Adakah ubat tu tak memberi kesan? Atau tindak balas dia tu. Ada yang ni kita kena faham, dia kata solat dia lebih panas baran, lebih berhamprat tu. Jangan. Dia nak bagi faham. Setengah orang yang tak apa nak faham, dia tak mau bagi faham. Setengah orang yang mengaji agama, yang ambil mengamalkan agama, yang kerohaniannya baru nak naik ni, dia panas tu kadang-kadang sampai kita tengok temperature dia macam lebih dari COVID-19 ni. Bukan 39, 93 darjah dia. Dia tak boleh tengok orang tak solat, dia tak boleh tengok orang buat maksiat, dia tak boleh tengok, dia jadi panas. Ya, parah. Hasil amalan tu menyebabkan hati dia jadi terbakar. Tapi bila dia tengok orang buat taat, dia seronok. Kadang-kadang dia mengalir air mata dia seronok tengok orang buat taat. Pasal apa? Bersesuaian dengan kesejukan zikir tadi. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat Allah menenang jiwa. Jadi bila kita ingat Allah, kita tenang jiwa. Bila kita tengok benda yang melalaikan daripada tak ingat Allah, dia jadi panas. Apa tak lagi? Ya, kita duduk bergelumang dengan perkara itu. Ya, baik. Jadi begitulah tadi kita, bila kita menyampaikan dakwah kepada manusia, jaga-jagalah hati kita, niat kita semata-mata mencari keredaan Allah dan keampunan Allah, kerana nak meninggikan agama Allah. Dan yang paling penting adalah kita menyeru itu dalam keadaan kita itu pun di dalam ma'rifatullah. Kita pun kenal Allah. Kalau kita nak bagi orang kenal Allah, kita tak kenal Allah, jadi macam kisah Salmah Al-Kazzab. Salmah Al-Kazzab ni dia ajak orang kampung dia, hampir 200 orang pergi masuk Islam. Dia bawa orang kampung ni pergi jumpa Nabi, 200 orang. Satu kampung ada pergi ambil apa? Ambil bai'ah masuk Islam. Yang dia sendiri tunggu di luar pintu rumah Rasulullah. Bila orang semua dah balik, dia pun balik sekali. Dia tak ambil. Akhirnya apa jadi? Bila Nabi wafat, dia mengaku dia Nabi. Ini dia. Musalmah Al-Kazzab. Musalmah pembohong saw. Itulah dia ya. Baik, habis. Kita jangan suruh orang buat, tapi kita tak buat. Jadi kita kena jagalah disiplin-disiplin tu yang disiplin niat kita, qasad kita ya. Disiplin qasad kita. Janganlah pula kita berpahaman kalau aku belum baik, macam mana aku nak ajak orang buat baik. Bila kita belum baik, kita nak ajak orang buat baik, kita kena niat aku ajak mereka buat baik. Mudah-mudahan aku yang tak baik ni dapat jadi baik sekali. Jangan tunggu kita baik baru kita nak suruh orang jadi baik. Ya. Jadi kita suruh orang buat baik dan kita pun nak jadi baik sekali. Bukanlah kita suruh orang buat baik dengan merasakan kita dah mulia. Yang tu yang salah. Padahal kita tahu kita buat salah banyak. Kalau kita rasa kita mulia, kita duk suruh orang dia buat baik. Kita sangka mereka ni semua ni neraka belakang. Kita dah. Padahal kita tahu kita pun tak tahu mana. Yang ni yang salah. Tapi kalau kita rasa kita pun salah banyak, kita nak ajak orang baik-baik. Biar sama-sama kita jadi baik. Ini tidak. Yang ini dipuji. Jadi jangan hentak atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Jangan hentak mereka orang-orang yang tak berapa beramal tapi nak jadikan orang ni beramal. Jangan. Jadi kita tak tahu apa niat dia. Ya. Macam orang perang sabilillah tadi, kita tak tahu apa niat dia. Seorang niat semata-mata nak meninggikan agama, seorang niat kerana nak namanya dikenal. Kita mana tahu, sahabat-sahabat tak tahu kalau Nabi tak cerita.
Jadi ma zahara minha, apa yang zahir padanya. Kita hukum yang zahir lah. Barangkali dia pun nak prepare diri dia. Maka dia ajak orang baik-baik. Mudah-mudahan kalau orang baik dia pun jadi baik sekali. Maka yang itu tidaklah dikeji, tidaklah salah dalam ucapan. Itu namanya ta'awanu 'ala birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan bertakwa. Kita tak bertakwa, kita tolong dia supaya dia jadi orang baik dan kita boleh baik sekali. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Ta'ala dalam golongan orang yang bertakwa. Maka itu satu kewajipan sebenarnya. Wajib atas kita jadi kamil, yakni memperelokkan diri, dan mukamil, iaitu memperelokkan orang lain. Kalau kita kamil tidak pula mukamil, dalam neraka. Kalau kita nak mukamil tapi tidak jadi kamil pun dalam neraka. Kita nak jadi kamil, mukamil. Kita mengelokkan diri dan mengelokkan orang lain. Bukan Mustafa Kamil, itu lain cerita. Baik, habis. Hadis yang seterusnya. Dari Abi Bakrah Nafi' bin Al-Alif Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu fin nari." Qultu ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi, muttafaqun alaih. Artinya, apabila bertemu dua orang Islam dengan dua buah pedang mereka, maka yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya dalam neraka. Kataku, itu yang membunuh ya Rasulullah. Mengapa pula yang terbunuh? Jawab baginda Nabi, kerana dia pun bersungguh-sungguh hendak membunuh kawannya. Yang terbunuh tu pun asalnya nak bunuh juga kawan dia, tapi dia yang terbunuh. Apa pengajaran dia? Pengajarannya bermusuh sesama Islam adalah kemurkaan Allah. Bermusuh sesama Islam ini dimurkai oleh Allah. Anak bunuh dia pun nak bunuh. Seorang terbunuh, dua-dua masuk neraka. Baik, habis. Hadis yang ke-11. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatul rajuli jama'atan tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 'ishrina darajatan. Wa dzalika anna ahaduhum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma atal masjidi kena baca nasa, la yuridu illa as-salatu, la yanhazuhu illa as-salatu, lam yakhtu khatarata illa rufi'a lahu biha darajatun wa huzza anhu biha khati'atun hatta yadkhula al-masjida. Fa idza dakhala al-masjida kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi yaquluna Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'dhi fihi ma lam yuhdith fihi, muttafaqun alaih. Perkataan Muslim. Artinya, sembahyang lelaki berjemaah
lebih dari sembahyang di pasar. Dan di rumahnya antara 23 dan 29. Jadi 29. Maknanya orang solat jemaah ni pahalanya daripada orang sembahyang seorang antara 23 kali ganda ke 29 kali ganda. Satu hadis yang selalu kita dengar 27 kali ganda. Ya. Itu adalah kerana seorang mereka, dia tak tulis pun di sini 23, 29. Dia tulis bid'an. Bid'an ni maknanya beberapa. Beberapa wa isyrina dan 20. Maknanya ada khilaf ulama. Ulama kata 23 kali ganda. Ulama kata 27. Ulama kata 29. Atau kata bid'an tu beberapa kali ganda. Itu adalah kerana seseorang mereka apabila ia telah mengambil air sembahyang dan elok, dengan elok, dia pun pergi ke masjid. Tidak lain tujuannya melainkan solat, melainkan sembahyang. Tidak ada yang menyebabkan dia keluar melainkan sembahyang. Dia keluar tu melainkan nak pergi solat. Tiada melangkah dia selangkah melainkan diangkatkan untuknya dengan langkahnya itu satu darjat. Setiap langkah tu ada pahalanya. Dan diturunkan daripadanya satu kesalahan. Yakni digugurkan satu dosa kecil. Sehingga dia masuk ke dalam masjid. Baik, termasuk masjid ini menurut qaul qadim Imam Syafi'i ialah musalla yang dibina kekal. Macam musalla kita ni. Ya, qaul qadim bagi Imam Syafi'i tempat solat ataupun musalla yang didirikan dengan niat oleh pendirinya sebagai wakaf kekal macam masjid, maka hukumnya macam masjid, maka boleh kita i'tikaf. Tuan-tuan masuk surau ni niat i'tikaf. Qaul qadim Imam Syafi'i dapat pahala i'tikaf. Adapun kata Imam Haramain tidak ada i'tikaf dalam selain masjid, itu kerana nak menyatukan umat pada zamannya. Di mana zaman itu banyak masjid-masjid dan musalla-musalla sehingga orang buat Jumaat ni berpecah-pecah. Sana buat, sini buat. Maka dia nak menyatukan umat, disatukan satu masjid yang dinamakan Masjid Jami'. Zaman itulah timbul Masjid Jami'. Benar masjid yang lain daripada Jami' yang tak diadakan sembahyang Jumaat dinamakan Masjid Ghairi Jami'. Masjid yang tak didirikan Jumaat. Dan lain-lain pada tu namanya musalla. Kita di masjid Malaysia kita panggil surau. Surau ni asalnya bahasa Arab syura, mana tempat meeting. Tempat mesyuarat orang Islam yang didirikan juga tempat sembahyang. Maka tu dinamakan asalnya syura. Syura ni payah nak sebut kot syura jadi surau kot lidah orang Melayu. Macam lidah orang Arab kan. Ya. Lidah orang Arab ni tuan-tuan. Arab Yaman, Arab Mesir, Arab Saudi, Arab Syria, Arab 36 negara. Bukannya sama dialek dia. Kadang-kadang Arab Yaman dengan Arab Jordan lain sebutan. Arab Yaman, Arab Syria lain sebutan. Mesir lain. Atau kadang-kadang Arab ni sama-sama Arab dia tak pernah faham bahasa dia. Dia kena teliti betul. Siapa mengaji kitab Turas, kitab-kitab dari Mesir atau Arab Saudi, lepas tu dia pergi Yaman, dia pening sah. Siapa orang Yaman tak faham dia cakap apa, dia pun tak faham orang Yaman cakap. Dia lain. Ya. Jadi kawan saya kata malam ni, Maulana Husni, dia datang. Dia kata kalau nak kena terjemah orang Yaman yang datang ke Malaysia, dia pening sikit. Kalau orang Mesir pun pening juga sikit.
Jadi dia banyak Arab Syria ni lebih pada Arab Mekah. Ya. Contohnya kalau orang Arab, ya Arab Mesir, dia ada ga. Kami dia baca gamil. Ya, syukran. Dia jadi syukran. Dia jadi macam ga, macam ji. Dia jadi macam orang putih pula. Syukran gula. Ya. Dia panggil syukran. Dah jadi macam orang putih, sugar eh. Dia duduk rajin terjemah. Jadi orang translate. Orang Arab datang ke Malaysia. Dia kata, kalau Yaman tu dia pening sikit. Kalau Yaman ni lain sikit pada Arab lain-lain. Dia Arab standard. Arab lain tu dah campur-campur. Baik, Arab Syria, Arab Yaman banyak lain. Kitab kita ni banyak kitab Arab Syria, Arab Saudi. Contohnya kitab Qurratul Ain, kitab fiqh mazhab Syafi'i itu daripada Mekah. Bahasa dia ada lain kelainan sikit dengan bahasa Yaman. Saya baca kitab Yaman. Contohnya kitab apa nama ni, Muqaddimatul Hadramaut, kitab fiqh daripada Yaman. Tak soal itu. Banding dengan kita Qurratul Ain. Bahasa dia lain. Kadang-kadang bahasa Parsi jadikan bahasa Arab. Ya, bahasa Parsi jadikan bahasa Arab. Ya gitulah bahasa Arab jadikan bahasa Melayu. Ya. Kalau sebut sifat, kita faham. Kalau sebut Arab, nak tahu apa pula. Maka sifat dengan Arab tu apa? Kan? Baik. Macam kita di Malaysia. Duduk di Melaka. Orang Melaka, dia pergi ke Kelantan. Dia tanya ni buah apa? Sebut ni tereh sama apa dia bahan ni. Dia sebut gajus. Orang gaju pun dah faham. Mari orang Kedah pula bertumbuh. Ni bukan jangguih lah bodoh. Padahal buah satu. Istilah dia. Macam semangka dengan pemikan. Kampung saya panggil watermelon. Tak tahu lah dia tu. Gitulah juga kadang-kadang nama dia. Nama sebab lorak daerah dia. Arab juga. Itulah, tapi tempat-tempat lain. Kadang dia cakap kita tahu pun apa. Kita cakap pula dia tak faham. Tu. Kita kena ikut slang dia. Baru kita boleh faham. Dia duduk lama baru boleh faham. Anak saya pergi sana dulu. Mula-mula dengar orang Arab Yaman cakap, dia tak faham berapa. Sudah biasa sini Arab kita. Mesir ataupun Arab Saudi. Tapi dia sana dia lama pun tak faham dia. Kalau yang lama dah tak apa, 8 tahun lah. Dulu mula dia cakap orang tak faham. Orang cakap dia lagu kepala. Arab apa benda cakap. Saya cakap dengan Habib Alawi pagi ni. Dia cakap aku kuning. Saya cakap dia tak kuning. Susah nak bagi lama sikit, nak kena lama sembang boleh faham. Dia guna istilah ni. Betul. Saya tanya Maulana Husni mari. Dia kata betul Ustaz. Macam tu lah. Kalau orang Yaman mari suruh terjemah nak ni bala. Jangan sembang aja, takut dia bahasa apa lorat dia guna. Duduk sembang ada lama. Orang pun nak faham. Padahal 7 tahun India, 4 tahun Syria. Ya, 11 tahun Arab lagi. Ada juga yang Arab dia feel dia. Ya. Baik. Tambah kita tak nak di Arab, setelah Arab macam mana? Baik habis.
Maka apabila dia telah masuk ke dalam masjid, adalah dia di dalam sembahyang, selagi sembahyang itu menyebabkan dia bertungku, ya, menyebabkan dia bertunggu, bukan tunggu, bertunggu, maknanya menunggu solat. Satu di antara pahala pergi masjid ni ialah pahala menunggu. Ya, lebih awal di masjid, lama menunggu solat tu dapat satu pahala lain, pahala menunggu namanya, pahala menanti. Penantian tu satu pahala. Dan para malaikat berselawat atas seseorang kamu selama dia berada di majlis tempat dia bersembahyang itu. Mereka berkata ni, malaikat tu berkata pada orang yang duduk tunggu tempat solat. Apa dia? Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, taubatilah dia. Ha? Allahumma arhamhu. Allahumma ghafir lahu. Allahumma tub alaihi. Itu dia. Malaikat tolong berdoa akan orang yang tunggu dalam masjid, dalam surau dulu. Itulah kita sunat beriktikaf. Selagi dia tidak menyusah dan selagi dia tidak menyusul tu. Selagi dia tidak menyusul, yakni dia tidak keluar daripada masjid dan tidak berhadas di dalamnya. Itu bukan menyusah tu. Mudah-mudahan tu menyusul, yakni menyusul keluar daripada masjid. Lagi duduk dalam masjid tu dia ada pahala boleh. Baik, kita berhenti situ dulu. Kemudian katanya hadis yang ke-12 dari Abil Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma ila akhirih wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحه على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.